Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan ahli-ahli jatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah, yang memberitahu kita tentang apa kita dijadikan, siapa Allah dari kita, dan apa tugas-tugas kita dalam dunia ini, dan lepas itu ke mana kita akan pergi. Di sana besok apa yang akan berlaku pada diri kita. Mula-mula pergi ke kubur, masuk dalam kubur. Di sana ada nikmat, ada seksa. Kita mana agaknya dapat seksa ke dapat nikmat. Kemudian bangkit dari kubur, berjalan ke satu tempat perhimpunan besar namanya Padang Mahsyar. Di sanalah berbagai-bagai perkara berlaku. Ada hisab, ada penyampaian sijil, ada timbang, ada meniti siratal mustaqim. Lepas boleh dapat masuk syurga. Kalau tergelincir jatuh ke bawah, masuk dalam neraka. Dalam neraka cari apa? Dia tahu apa yang berlaku ni sekarang. Apa yang ada dalam neraka tu. Kalau lepas sampai ke syurga, di syurga tak apa kan? Kena tahu juga. Jadi kena belajar lah. Itu kena tahu apa yang akan berlaku pada kita. Sebab Allah kata, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji kamu. Siapa yang baik perangannya, siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat jahat semuanya. Semua akan dilihatkan, diperlihatkan kepada kita dan dibalas seumpamanya, yang dibalas setimpal dengannya.
Ya, dalam ayat lain berkata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan kebajikan walaupun dia sebesar zarah kecil benar, dia akan dapat melihatnya dan akan dapat dibalas setimpal dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Dan juga kalau dia melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat melihatnya dan dibalas dengan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya itu. Nah, itu perkara yang akan berlaku di akhirat nanti. Jadi kita ini bagaimana? Karena kita semua akan melaluinya. Orang kafir masuk neraka. Dia neraka itu dibakar, tak mati betul. Kita mati sekali je, betul tak mati juga. Dibakar tak mati, dicincang tak mati, disembelih tak mati, dibalun tak mati, dibedah tak mati, dipukul tak mati. Mati sekali je, hidup dua kali. Sekarang ni dah. Kemudian dimatikan, dah mati dua kali. Dia hidup dua kali, mati sekali je. Kerana mati itu tuan-tuan, Allah dah jadikan seperti seekor kambing beri-beri. Allah jadikan mati itu macam kambing beri-beri. Kemudian diletak, dibawa kambing itu pada jambatan antara syurga dan neraka. Kemudian disembelih kambing itu. Nah, disembelih ya. Macam mana kambing yang sama ni? Maka matilah mati. Mati sudah mati, tak ada mati lagi. Betulan neraka dibakar tak mati. Dipelukur tak mati, dibedah tak mati, dibalun tak mati, dicincang tak mati, diherih tak mati, dicikam tak mati. Apa saja tak mati. Supaya dia menghasilkan kesakitan yang ada di akhirat. Kalau mati tak ada sakit lagi. Ini tak mati. Hasilkan kesakitan itu. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang ayat-ayat Quran yang ada kait mengait dengan akhirat. Yang tak ada kait dengan akhirat tak boleh baca. Kita hanya baca ayat yang ada kait dengan perkara-perkara yang berlaku di akhirat. Untuk malam ini kita akan baca satu surah namanya Al-Qalam. Al-Qalam. Qalam itu bukan kolam air. Qalam itu yang tenak. Nulis segala takbir kita semua ada ditulis oleh qalam itu. Malam ni yang datang ni semua ditulis oleh yang datang ini. Semua ada dalam ditulis oleh qalam ni pada Lauh Mahfuz, ditulis oleh Lauh Mahfuz. Banyak ada yang datang tak ada. Hujan turun. Ditulis tu. Kerana makhluk yang pertama Allah jadikan ialah qalam. Itu benda yang pertama yang Allah jadikan, qalam tu. Kemudian bila dah jadi qalam tu Allah perintahkan, wahai qalam, tulis oleh kamu. Qalam tu tanya, nak tulis apa ya Allah? Apa yang nak tulis ni? Lain tak ada, makhluk lain tak ada. Gunung belum ada, laut belum ada, sungai belum ada, angin belum ada, cahaya belum ada, matahari belum ada, bulan bagi yang ada qalam tu. Apa kena tulis ya Allah? Jawab Allah, kamu tulislah apa yang berlaku kepada makhluk-makhluk yang akan aku jadi selamanya. Kamu tulis apa yang berlaku pada dia. Apa yang berlaku pada matahari tulis. Apa yang berlaku pada gunung tulis. Apa yang berlaku pada manusia tulis. Apa yang berlaku pada malaikat tulis. Apa yang berlaku pada pokok-pokok tulis. Semua tulis. Yang Allah jadikan. Segala yang ada dalam alam itu semua Allah yang jadikannya. Allah kata dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah menjadikan. Tapi yang pertama dijadikan Allah ialah tanah itu. Qalam, kan? Baik. Nah, surah Qalam itu terdapat dalam Quran. Juz yang ke-29. Juz yang ke-29. Ada dua ayat yang kita nak baca apa ni? Malam ni ada dua je. Maksudnya ayat 44 dan ayat 45. Ayat 44 ada lagi 42, 43, 42, 43, 44, 45 ayat. 42, 43, 44, 45. 4 ayat. Baik, tengok dulu. Siapa ada kitab buka. Buka muka surat 246. Tak ada. Ya?
275. 275. Itu kita mikir kan. Ada surah apa lagi? Surah Tom. Apa lagi? Surah Tom. Muncul kita baca ini. Surah Tom. Alright. Muka surat 275 ya. Jauh lah tu ya. 275 surah Tom ya. Okey, cari surah Tom dulu nanti. Cari surah Tom dulu. Surah Tom. Alright, surah Tom ya. Bermula dengan huruf Tom ya. Surah Tom. Kita baca surah itu. Bermula dengan surah ayat 19, 20, 21, 22. Itu ada yang saya tahu. Mula dengan ayat 19. Mulanya apa? Surah Tom. 19, halaman 17 langsung dah ni. Apa namanya? Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ma kunta minhu tahid. Kunta tahid. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ayat yang ke-19. Yang ke-20. Apa kata Allah? Wa nufiha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Kemudian yang ke-21. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Itu ayat yang ke-21. Kemudian yang ke-22. Yang ke-22 bunyinya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Yang ke-22, yang ke-23 ada. Kalau 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sampai 35. Sampai 35. Yang kedua itu wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Al-qiya fi jahannam kull kafarin anid. Manna'il lil khairi mu'tadin murid. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil azabis syadid. 26. 27. Qala qarinuhu rabbana ma أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Terus jauh. Yang 8. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum biwa'id. Yang 8. Yang 9. Ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Yang 9. 30. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. 30. Ambil sampai 35 ya. Dari 31. Wa udlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. 32. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. 33. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. 33. 34. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Dan 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Sallallahu alaihi wasallam. Mana itu yang kita baca? Insyaallah. Mana-mana ada ayat yang ke-19. Apa kata Allah? Dan akan datang sakaratul maut membawa kebenaran yang pernah engkau berpaling daripadanya. Sakaratul maut itu sakit hati. Semua orang akan merasa sakit hati.
Orang nak mati ni tuan-tuan, saudara-saudara, dia akan mengalami 4 masalah. Yang pertama, sakit mati. Sakit yang amat dahsyat. Tak ada yang lebih dahsyat dari sakit mati. Sampai nak ngajuh pun tak boleh. Kalau boleh ngajuh, belum nanti lagi. Kita karam pun mati. Kadang-kadang karam pun esok pun nak mati. Kalau kita kaki belum mati lagi. Aduh sakitnya, aduh belum lagi. Nak ngajuh pun tak boleh. Sakit mati. Sakit yang sakit. Nombor 1, aja segala kesakitan. Semua orang manusia ni. Yang pertama. Yang kedua, dia akan nampak hukum malaikat maut. Macam mana keadaan malaikat maut datang nak mengambil nama dia. Kalau dia ahli syurga, malaikat maut itu akan datang seperti seorang pemuda yang kemat pakaiannya, lemah lembut, suaranya elok, halus, lunak suaranya. Lemah lembut dia. Wahai saudara, izinkan saya mencabut nyawa saudara supaya saudara boleh pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jauh kabar, silakan wahai malaikat maut. Kalau mereka masuk, kalau orang ahli syurga, orang beriman dan orang soleh. Tapi kalau orang itu menjadi ahli neraka, malaikat maut itu akan menyerupai seorang orang yang rupa asal dia akan datang seperti rupa asal dia. Jangan lupa saya, Nabi Ibrahim nengok rupa malaikat maut pengsan. Nabi Ibrahim, Nabi Khalilullah pengsan nengok rupa malaikat maut. Kan dia bila berjumpa dengan malaikat maut, dia tanya, wahai malaikat maut, tunjuk pada pemuda apa kamu yang sebenarnya. Kata malaikat maut, tak lalu orang nengok aku nak lagi. Tunjuk pada pemuda. Betul pada nengok? Kata apa Nabi Ibrahim. Kamu tengok dinding tu. Bila aku tahu, pusing tengok aku. Kata malaikat maut. Dia pun tengok dinding. Kata pusing, malaikat maut. Dia pusing, tengok dia apa malaikat maut tu. Berubah wajahnya. Daripada seorang pemuda yang kemat, yang lemah lembut, menjadi seorang lembaga yang hitam. Rambut kusut masai, suara macam petir, macam lentok. Keluar asap dan api dari mulut dan hidungnya. Itu eksan dari Ibrahim namanya. Itu yang kedua ya. Masalah yang kedua, dia akan dapat melihat malaikat maut. Sama ada apa cantik atau ahli syurga, anda panggil itu atau apa dia sebenarnya. Yang ketiga, dia nampak tempat di akhirat sebelum mati. Kita ni nampak, kita nampak. Kalau ahli syurga, dia nampak syurga. Nampak mahligannya, nampak makanannya, nampak pakaiannya, nampak kenderaannya, nampak bidadari, nampak. Kalau kita ahli syurga. Kalau kita ahli neraka, nampak mata. Nampak udara yang mata-mata, anjing yang menggigit-gigit. Malaikat yang garang-garang, yang galang-galang. Nampak apa keadaan dia. Akhirat yang berlangsung. Fakasabna angka itta'aka fabassaruka al-yawma hadid. Kita baca tadi tu. Surah ini adalah surah Qam ni. Kita baca tadi. Nanti tu lihat. Fakasabna angka itta'aka fabassaruka al-yawma hadid. Ada itu di mana dia? Fasahna angka itta'aka fabassaruka al-yawma hadid. Nampak apa? Memang tempat yang akhirat. Kalau syurga, nampak syurga. Kalau neraka, nampak neraka. Itu keadaan orang yang nak mati. Yang tiga, yang keempat, dia akan berhadapan dengan tipu daya iblis. Iblis memang sangat yang cara usaha terakhir dia untuk menyesat juga. Dia kata tak apa-apa. Dia ngapakan Islam tu kan ada yang sebenarnya, agama yang sebenar itu hidup gitu. Islam itu kan agama yang sebenarnya, agama yang sebenar itu ialah Kristian. Supaya kita sesat, supaya kita mati dalam keadaan berdosa. Itu mereka maaf ya. Semua orang berhadapan dengan keadaan mati. Dan akan datang sakaratul maut, membawa kebenaran yang pernah engkau berpaling daripadanya. Kita kalau tak percaya, saya cakap juga semua orang percaya. Ada yang percaya, nanti ada yang percaya nanti ya. Dan semua orang percaya kan. Entah masyarakat semua orang percaya, dan semua orang percaya syurga dan neraka. Kalau dia percaya betul dia takkan lalu melakukan maksiat, takkan lalu mengambil ilmu ekor, takkan lalu main judi, takkan lalu berkata pendek. Tak berani. Kerana dia tahu, dia percaya betul. Itu yang ke-10.
Yang ke-19, yang ke-20 dan akan datang ditiup sangkakala. Itulah hari yang dijanjikan. Dekat nak kiamat, Allah akan suruh mereka Israfil tiup sangkakala. Dia tiup tu. Ini belum lagi. Sangkakala itu trompet, apa macam tanduk tu. Tanduk. Pakainya joget, ujungnya kembang. Dia tiup tu. Jangan bunyi tak lah. Nanti kalau ada panjang umur, jumpa tu. Mudah-mudahan tak dengar dia. Mudah-mudahan kita mati dulu lah. Dan itu sangkakala. Ya. Israfil akan meniup sangkakala 3 kali, tuan. Kali pertama berlaku huru hara yang amat dahsyat. Tiupan yang kedua, segala yang bernama mati akan mati. Tak ada bernama mati, tak ada juga. Dan tiupan yang ketiga sudah mati, semua akan bangkit semula. 3 kali dia tiup. Yang pertama berlaku huru hara yang amat dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Kata Allah. Pada hari itu akan berlaku huru hara yang amat dahsyat. Dia tak kenal lagi dengan saudara-saudaranya. Dia balik ingat, lari dari saudara-saudara. Dan pendemak dan ajar pun tak ingat dah. Bukan tak peduli demak daya dia. Dan anak-anak pun tak ingat. Wa ummihi wa abihi, ibu dan ayah pun tak ingat. Wa sahibatihi wa banihi, dan sahabat-sahabat juga anak-anak pun tak ingat dah. Lupa kan anak-anak, walaupun seorang anak lupa. Itu raya yang dahsyat. Masing-masing akan memikirkan tentang kejadian sendiri. Itu tiupan yang pertama. Huru-hara yang dahsyat. Tiupan yang kedua, semua akan dicabut nyawanya. Malaikat akan mati, dicabut oleh malaikat maut. Jin akan mati, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Binatang akan mati, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Manusia akan mati, pokok-pokok akan mati, burung-burung akan mati, ikan-ikan akan mati, serangga-serangga akan mati, api kuman-kuman mati mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Api mati mereka. Yang last kali mati apa? Tuan-tuan, yang last kali mati apa? Malaikat maut. Dia yang terakhir mati. Udah cabut mati, malaikat dah mati, jin dah mati, pokok dah mati, bunga dah mati, binatang dah mati, ikan dah mati, serangga dah mati. Habis lah, tinggal dia yang tinggal. Dan Allah tak mati. Kenapa Allah tak mati? Karena Allah hidupkan dengan nama. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Betul, Allah tak mati. Dan yang kenyawa tak mati, selain Allah tak mati lagi. Lalu Allah tanya, siapa yang belum mati lagi wahai maut? Kata Allah, nanya kepada malaikat maut. Jawab malaikat maut yang belum mati hanya saya dan Tuhan. Saya dan Allah tak mati. Kemudian Allah tanya lagi, tak pernah kamu dengar ayat yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Semua kamu merasa mati. Dia malaikat maut tak jawab. Kerana dia tahu ini merupakan perintah dari Allah supaya dia cabut nyawa dia sendiri. Dia cabut nyawa dia sendiri. Dia pun cabut kan. Punya dia sakit. Cabut nyawa sendiri, dia sakit penuh. Dia kata, aduh. Kalau tahu dia sakit, kita kesiu. Apa dia cabut nyawa orang? Enggak. Apa dia malaikat maut itu orang mengkampur. Agak je lah. Maka matilah malaikat maut. Habis, tenang alamnya. Tenang alamnya seketika. Tak ada lagi manusia, tak ada siapa. Allah hanya dia. Laut tak ada berdoa lagi, angin tak tiup lagi, matahari tak ada apa membuat cahaya dalam. Tenang je. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Tenang je. Kemudian Allah hidupkan balik. Mula-mula dihidupkan ialah Israfil. Kan dia itu kan. Dan hidup Israfil keluarnya. Terus dia tiup sangkakalanya. Bagi kali ketiga. Dia pun tiup kan. Bila tiup dia bangkit semua. Yang hidup dulu semua bangkit.
Manusia bangkit, malaikat bangkit, binatang bangkit, pokok bangkit, summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Nah, dan mereka di hari kiamat nanti semua akan dibangkitkan semula. George Bush bangkit, George Washington bangkit, Abraham Lincoln bangkit, Napoleon Bonaparte bangkit, Winston Churchill bangkit, Maharaja Hirohito bangkit, Presiden Marcos bangkit, Ayatullah Khomeini bangkit, semua bangkit. Irandi bangkit, Nordin Ahmad bangkit, Saloma bangkit, Asmahyun bangkit, Aswara Rai bangkit, kenapa? Semua bangkit semua. Macam Cenawan tu, udah bangkit semua. Saya bangkit, semua bangkit. Udah bangkit betul, semua akan pergi menuju ke tempat perhimpunan dipanggil mahsyar. Semua pergi ke mahsyar. Itu keadaan berlaku setelah ditiup kali bagi yang ketiga. Baik, ditiup kali itulah hari yang dijanjikan. Yang kedua satu, setiap orang akan datang berserta yaitu pengawal dan satu saksi. Semua akan datang kepada Allah, ada pengawal. Pengawalnya mereka dan ada saksi-saksi dia. Dia mencuri ada saksi, dia zina ada saksi, dia merampok ada saksi, dia mengumpat ada saksi juga ada saksi pada datang semua. Ayat yang kedua satu bekerja ayat kedua. Wajahat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Itu ayat kedua. Kemudian yang kedua, sungguh. Yang kedua sungguh engkau dalam kelalaian tentang itu, maka kami bukakan dari kamu akan tutupmu. Aku buka tutup kamu. Karenanya apa? Karenanya penglihatanmu pada hari ini padam. Masa itu penglihatan kamu padam. Kami tak nampak. Saya pun tak nampak. Keterbaik pun nampak. Tapi ada itu padam semua. Dapat melihat akan wajah baik-baik. Kami kita yang terkait nampak. Kuman pun tak nampak. Sama itu semua nampak. Yang baik nampak. Apa yang kedua? Ayat yang kedua lagi. Apa tu? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasharuka al-yawma hadid. Ini saya baca tu. Yang tadi apa tu kita nampak masalah apa nak mati itu nampak tempat di akhirat. Kalau syurga dia nampak syurga, kalau neraka nampak neraka. Ini saya cakap ini bahagian. Pokoknya surah Qaf ayat 22. Fakashafna mulai dari fakashafna anka ghita'aka fabasharuka al-yawma hadid. Surah Qaf ayat yang ke-22. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkata yang menemaninya bersama dengan dia, itu malaikat sama dia. Inilah catatan amalannya sudah tersedia padaku. Yang tulis di kolam dulu. Udah ada kenapa? Dituliskan malam ni yang tengok hari kali yang lain ada pun kita hujan berada 3 orang pawang ni tengok yang lain mana tak yang dia dari perangai yang mana balik mana kerana aku dah tercatat sudah tertulis tu dengan tanda tengok balik ke tambah kalau Jibril ngajak balik mesti kan kena ulama pun kena dan ilmu pun itu yang apa dia dah balik tau. Ini betul. Jadi yang menemani itu datang malaikat. Inilah catatan amalannya. Sudah tersedia padaku. Kata mereka itu sudah ada tulisan ini. Hanya nama tulisan ada di sini. Bagaimana lagi? Mereka menjadi saksi dulu. Tersedia padaku. Ia berkata kepada Tuhan. Mengapa dengan mengapa Tuhan? Itu yang kata Allah tadi. Fakashafna anka ghita'aka fabasharuka al-yawma hadid. Itu ayat yang kedua. Dan tercatat. Yang ke-23 berkata yang menemaninya yaitu mereka inilah catatan amalan sudah tersedia padaku. Itu ayat yang ke-23 tadi. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Tulis oleh atid.
Kata korin tu yang menemani malaikat yang ikut kita kemana pergi ada korin semua. Manusia ni ada korin ikut dia, namanya korin. Ditanya sahabat Rasul, kamu ada ke korin? Jawab dia, Rasul ada, aku ada korin, tapi korin aku sudah aku Islam ni. Jadi ikut cara Islam. Tak ada ngajak buat jahat, tak ada ngajak buat maksiat, tak ada mencuri, tak ada berzina, tak ada nari, tak ada minabak dan sebagainya. So korin Nabi, ikut Islam. Itu yang menemani namanya korin. Kita semua ada korin betul. Waqala qarinuhu hadza ma ladayya atid, berkata korin mereka ini ada yang telah yang telah dijanjikan. Terselia pada aku kata korin itu. Dia berkata kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, campakkanlah ke dalam neraka tiap orang yang tak kenal membalas budi, yang menolak kebenaran. Campak neraka orang yang ingkar tu. Ini Allah perintah tu, tak tampakkan. Al-Tuya fi jahannam, tampak mereka ke dalam neraka jahannam. Kulla kafarin ati, setiap yang kafir, yang kulla kafarin ani, juga hati yang hadis. Kulla kafarin ani, tampak dalam neraka nama jahannam. Salah satu neraka nama jahannam, neraka tertujuh. Yang pertama namanya jahannam. Yang kedua namanya jahim, yang ketiga namanya saqar, yang keempat namanya sa'ir, yang kelima namanya hutamah, yang keenam namanya hawiyah, yang ketujuh namanya lawa. Ini salah satu namanya apa? Jahannam. Paling atas tadi namanya jahannam. Masukkan neraka yang namanya jahannam. Al-qiyah fi jahannam. Kul kafarin anid, setiap orang yang kufur semua masuk neraka. Orang kafir karena apa dia salah dan tuan-tuan, semua manusia akan dibaringkan kepada 120 baring. Everybody will be lined up into 120 rows. Dibaring kepada 120 baring. Dari 120 baring berapa baring orang beriman? Tengok dari saya, berapa? Tengok ni, berapa? 3. Lain pun kafir. 117 kafir belaka. 3 baris hanya orang beriman. 117 baris kafir belaka. Terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir itu masuk neraka jahannam berbondong-bondong. 3 baris yang tak masuk. 117 itu masuk neraka. Allah perintah itu al-qiyah fi jahannam kulla kafarin anid manna'in lil khairi muhtadin murid, manna'in lil khairi muhtadin murid, bukan murid muhtadin murid. Sekali, manna'in lil khairi muhtadin murid. Yang ke-25, artinya yang menghalangi kebaikan. Orang yang berbaik tanda melarang. Kunci kan semua hati berakhir itu melarang orang berbaik. Suruh ajak orang yang tak suruh kunci kan sayang. Benar dia kira panggil. Kalau maksiat ada kono ni ngajak orang bermaksiat. Ditanda orang munafik itu. Orang munafik itu di antaranya menyeru kepada kemaksiatan, mencegah kepada kebaikan. Itu di antara tanda orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu tanda orang munafik. Orang munafik lelaki dan perempuan sentiasa bekerja sama antara mereka. Mereka menyeru ke arah kejahatan dan mencegah kepada kebaikan. Itu tanda orang munafik. Sebab orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Orang munafik. Itu kan menghalang kebaikan dan yang melewati batas. Orang berbaik tak ada, suruh mayang tak ada, suruh puasa tak ada, suruh untuk aurat tak ada, suruh zikir tak ada, bersadang bah.
Nanu teriman sedikit dengan kita ada. Kau bangkit je. Ya kita yang begitu tuan. Ada antara sesuai bangkit. Bila orang dikit dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tapi ya 10 kali. Habis itu pusing, berdoa dengan Allah majirna minna. Tapi itu lah, kau bangkit. Bangkit. Bah bukan bah tu naik bah, kumbah. Ada anak dikit. Jadi menghalang kebaikan yang melewati batas, melampau-lampau. Kita kan dimana dia yang panggil sekali. Kita kan dimana dia yang panggil. Kalau merah begitulah. Tak nak berik belakang. Dia melewati batas, melampaui batas. Yang ragu-ragu tak cari ia kena syurga ni, ia kena neraka ni, ia kena siksa kubur ni. Yakin. Itu yang kedua, yang menghalangi kebaikan dan melewati batas yang ragu-ragu. Ayat yang ke-26 yang menyemutukan Tuhan. Itu lagi teruk, menyemutukan Tuhan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa alqiyahu fil azabi syadid. Kami alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa alqiyahu fil azabi syadid. Haji menyebutkan Allah. Ya, alladzi ja'ala ma'allah. Ada yang menamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Ayat yang ke-26 ya. Yang menyebutkan Tuhan lain daripada Allah. Dia tahu Allah itu Tuhan tapi nyembah patung. Dia tahu Allah itu Tuhan tapi nyembah berhala. Dia tahu Allah itu Tuhan tapi nyembah matahari. Dia tahu Allah itu Tuhan tapi nyembah bulan. Dia tahu Allah itu Tuhan tapi nyembah gunung dan sebagainya. Selain Allah semuanya. Kerana dia pun tahu Tuhan dia Allah. Orang tanya dia kamu siapa Tuhan kamu? Allah punya. Tapi dia semaya nyembah patung. Dia semaya nyembah matahari. Dia semaya nyembah bulan. Dia semaya nyembah laut dan sebagainya. Itu menyebutkan Allah. Yang menyebutkan Tuhan lain daripada Allah. Maka campakkanlah ke dalam azab yang sangat. Masuklah azab yang dahsyat. Wa alqiyahu fil azabi syadid. Syadid itu yang melampau, yang berbit. Syadid bersangatan. Azab yang bersangatan. Tak sampai lagu nahu api neraka tu kan. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengar tu. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tapi belum nak ada lah. Itu nak kampung mana banyak yang handai yang boleh nak. Tak lagi sampai nak lalu nanggunya. Yang menyebutkan Tuhan lain daripada Allah maka campakkan ke dalam azab yang sangat. Maka dahsyat. Itu satu api je. Lain itu ular ada, serigala ada, anjing ada, apa yang ada semua ada. Malaikat penggalang-galang, kasut-kasut, itu malaikat dalam mata tu. Galang-galang kasut-kasut, ada malaikat penggalang-galang kasut-kasut. Alaiha malaikatul ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Kata Allah Al-Quran. Adanya ada malaikat-malaikat yang galang-galang, yang kasut-kasut, yang ganas-ganas. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah. Semua dibuatnya. Allah suruh bedanya. Allah suruh kelupuh-kelupuhnya. Allah suruh bala-balanya. Itu malaikat dalam neraka ya. Bukan malaikat syurga. Malaikat dalam syurga itu lemah lembut. Baik, senyum ya. Dalam neraka galang, kasut, bengih. Itu yang menyebutkan Tuhan yang lain daripada Allah. Maka campakkanlah ke dalam azab yang sangat yang bersangatan juga. Azabil syadid wa alqiyahu fil azabil syadid wa alqiyahu fil azabil syadid. Ayat yang ke-27 apa kata Allah? Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinu, berkata qarin itu
mereka yang bersama dengan dia itu namanya Qorin, ya, Bang Qorin yang saya cerita tadi. Semua manusia yang ada mereka yang bersama dengan dia, yang ikut teknologi. Mereka itu apa? Qorin. Berkata temannya itu menemani dia. Hai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami. Qala qarinuhu Rabbana, wahai Tuhan kami. Ma aqwaituhu, ma aqwaituhu. Apa? Apa kerjaan mereka itu? Mana berkata temannya, hai Tuhan kami, aku tidak sesatkan dia. Bukan aku menyesatkan dia, kita Qorin itu. Aku sudah buat baik, dia sudah pernah syaitan yang menyesatkan dia. Tetapi dia sendirilah di dalam kesesatan yang jauh. Dia yang nak menyesatkan diri dia. Bukan Qorin itu. Qorin itu mereka, mana ada mereka ngajak manusia. Dia ngajak buat baik dia. Bukan aku menyesatkan dia. Dia nak menyesatkan diri sebenarnya. Qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Walakin tetapi kana fi dhalalin ba'id. Dialah yang menyesatkan diri dia yang jauh, sesat yang jauh. Itu bukan Qorin dia. Dia menyesatkan diri dia. Hai Tuhan kami, aku tidak sesatkan dia, tetapi dia sendirilah ya dalam kesesatan yang jauh sesatnya. Jauh apa? Jauh dari surga. Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Kalau jauh dengan surga bukan apa? Bukan dengan neraka. Tidak jauh dengan surga. Itu dia. Dia yang menyesatkan diri dia. Kemudian apa kita lagi? Dia yaitu Allah berfirman. Allah jawab. Dia yaitu Allah berfirman, janganlah kamu berbantahan di sisi aku, jangan kamu tegur, karena aku sudah pernah memberi ancaman kepada kamu. Jangan tegur. Aku dah kabur kamu dulu tu. Jangan tegur. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu wa qad qaddamtu ilaikum biwa'id. Itu ayat yang ke-28. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum biwa'id. Jangan kamu tegur. Itu ayat ke-28. Janganlah kamu berbantah-bantahan di sisiku, kerana aku sudah pernah memberikan ancaman kepada kamu. Kerana berbantah-bantah itu mazmumah yang sangat dilarang. Jangan suka bertengkar, jangan pegang orang dalam leher aja. Bertengkar aja, nak menegakkan kemenangan. Bukan nak mencari kebenaran, nak menegakkan kemenangan, nak menang aja. Dan tahan tengkar. Tekan-tekan pegang orang leher. Itu tengkar, jangan ya. Ingatlah di hari kami akan bertanya kepada Jahannam. Itu ayat yang ke-9. Tidak akan diubah janji itu di sisiku. Aku tak akan ubah janji aku. Aku tak pernah mungkin janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak pernah mungkin janji. Dan aku tak pernah ubah janji aku. Aku kata seksa lah. Aku kata syurga lah. Aku kata bahagia lah. Aku kata nikmat lah. Semua Allah tak pernah buat janji ya. Allah tu tetap menunaikan segala yang dijanjikan olehnya. Tidak akan diubah janji itu di sisiku, kerana bukanlah aku anaknya terhadap hamba-hambaku. Kamu masuk neraka bukan aku yang bukan aku yang salah. Aku dah kabur. Kamu buat ini, kamu akan masuk neraka. Kamu buat ini, kamu dapat masuk surga. Okey, itu yang ke-8. Sampai yang 29, sampai itu akan datang ke baca. Kami dah bunyi. Had 28 dulu ya. Selain itu akan datang ke baca insyaAllah ya. Sekian dulu, tuan-tuan dan puan. Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada.